Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan iaitu tajuk tugasan budaya masyarakat di Malaysia, iaitu kumpulan kami mengambil kaum Cina. Nama ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Muhammad Syaril Amir bin Cik Yusof, Nometrik 276035. Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi, Nometrik 276031. Nur Fahana binti Jamil, Nometrik 276348. Pengenalan. Orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua yang terbesar di negara ini, iaitu selepas kaum Melayu. Malaysia dan Cina telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad dahulu. Pemindahan rakyat Cina ke Malaysia adalah kerana desakan pada zaman dinasti Manchu 1644 hingga 1911. Kerana Manchu merupakan kerajaan asing dan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Masyarakat Cina di Malaysia terdiri daripada beberapa suku dialek. Terdapat 6 kumpulan dialek utama iaitu yang pertama Hakka, yang kedua Kantonis, yang ketiga Teochew, yang keempat Hainan, yang kelima Fuzhou atau Hokkien. Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang yang datang ke negara ini pada kurun ke-19. Ciri-ciri budaya masyarakat Cina di Malaysia. Yang pertama, cara berpakaian, iaitu terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama jubah labuh, yang kedua cheongsam, yang ketiga samfu. Jubah labuh biasa dipakai oleh lelaki bangsa Cina semasa Tahun Baru Cina. Menggunakan fabrik sutera dan broket yang berwarna terang. Ragam hias benang emas dan perak. Pakaian cheongsam atau baju panjang mempunyai leher yang tinggi, butan di bahagian bahu, bentuk yang sendak di pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Selalunya diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembu. Samfu iaitu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Pakaian harian wanita keturunan Cina digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang lombon atau di rumah. Diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Yang kedua, makanan tradisional orang Cina, iaitu char kway teow. Ini merupakan antara makanan tradisi Cina sejak dahulu lagi telah dijual oleh golongan para petani dan nelayan untuk mendapatkan pendapatan, memberi sumber tenaga untuk bekerja. Bak chan, iaitu makanan tradisional Cina yang dibungkus dengan daun khas, terdiri daripada beras pulut serta berintikan kacang tanah, terkenal semasa perayaan Duan Wu. Yisan atau Yushen terdiri dari aneka salad dan ikan, dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina, lambang kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan bagi kaum Cina. Kuih bakul, masyarakat Melayu popular dengan dodol. Kaum Cina pula tidak ketinggalan dengan kuih bakul. Kuih ini seakan-akan dodol namun lebih kenyang berbanding dodol. Kuih ini dibuat khas untuk diberikan kepada Tuhan dapur, iaitu kepercayaan kaum Cina, supaya ia tidak melakukan perkara yang tidak baik kepada Maharaja di syurga. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan, iaitu pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Berbentuk bulat dan juga segi empat. Kuih ini bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya bagi kaum Cina. Dimsum bersaiz kecil dimakan menjelang sarapan pagi, tengah hari maupun minum petang. Suatu ketika dahulu, makanan tradisional Cina ini sering dihidangkan di rumah-rumah teh oleh pemilik rumah teh. Yang ketiga, adat perkahwinan. Mengikut kepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat 2 bentuk perkahwinan yang diamalkan. Yang pertama,
eksplisit iaitu perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa atau orang tengah atau moingin. Yang kedua, implisit iaitu perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Pada asasnya, adat rasam perkahwinan masyarakat Cina merangkumi peringkat merisik, meminan, bertunan dan majlis perkahwinan. Merisik iaitu untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, pribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa, iaitu bertanya kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis. Mengadakan perbincangan di restoran-restoran dengan disertai saudara mara lain. Meminan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Setelah kedua-dua pihak sudah saling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunan dijalankan. Bertunan. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina. Hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tongsu. Mengikut kepercayaan, jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping kertas merah atau yensan yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati daripada tukang tilik. Majlis perkahwinan pula dilangsungkan setelah setahun bertunan atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum tiba hari perkahwinan, sekiranya terdapat kematian dalam kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan itu mesti ditangguhkan pada tahun hadapan ataupun selama 100 hari. Mengelak perkahwinan sewaktu orang lain sedang bergabung kesedihan, baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Melambangkan penerimaan pasangan pengantin terutamanya si isteri dan keluarga si suami di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam iaitu jamuan makan. Nama-nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik-beradik dan sanak saudara. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Kerumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayi kadang-kala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama. Terdapat 5 aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir iaitu emas, air, api, tanah, kayu. Yang kelima, adat kematian. Upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah yang dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. Selepas pengkebumian mayat, akan diadakan pelbagai upacara lain iaitu adat pembakaran colot, pembakaran alatan yang diperbuat dari kertas. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh sami yang diamanahkan oleh sekeluarga si mati. Bagi masyarakat Cina, banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. Yang keenam, perayaan masyarakat Cina. Sambutan Tahun Baru Cina. Hiasan tanlung berwarna merah yang pelbagai saiz dan bentuk akan dihiasi di rumah-rumah mereka. Larangan
menggantungkan kertas berwarna merah di pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah mereka pada setiap waktu menjelannya Tahun Baru Cina. Dikhawatiri binatang bernama Niam, iaitu raksasa, akan mengganas di kawasan rumah mereka. Ini bagi kepercayaan mereka. Pemberian ampau atau sampu merah. Warna merah sampu ini melambangkan tuah. Jumlah wang dikendaki angka genap kerana angka ganjil dikaitkan dengan wang yang diberi ketika majlis pengebumian. Yang ketujuh, tarian tradisional Cina. Tarian singa. Singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia. Dikatakan sejarahnya bermula lebih 1,000 tahun. Terdapat dua tarian singa yang amat popular, iaitu tarian singa utara, tarian singa selatan. Tarian singa utara adalah berasal dari bahagian utara China yang menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Manakala tarian singa selatan lebih membawa melambangkan alam sekitar, upacara membuang semangat jahat dan upacara meminta tuah. Tarian naga. Tarian dan persembahan tradisional dalam budaya Cina. Orang Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Bagi masyarakat Cina, naga adalah sejarah hidupan yang menguntungkan. Dalam tarian ini, sepasukan orang Cina memegang sebatan, iaitu naga. Tarian naga ialah satu acara utama sambutan Tahun Baru Cina. Kesimpulan, masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantalaran yang agak unik kehidupan seharian mereka. Bagi masyarakat Cina, tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam dan pantalaran ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina. Kepentingan adat resam di dalam hidup masyarakat tidak kira apa bangsa sekalipun tidak dapat dinafikan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.